Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syukri selaku pensyarah dalam ilmu pengantar fiqh kelas kami. Saya Tuan Muhammad Firdaus Minta Marzuki daripada Pengkhususan Pendidikan Islam kelas 10. Jadi, saya ingin membentangkan ataupun membicara sedikit tentang tugasan kami atau bertaksiran berterusan tentang peranan pimpinan dalam COVID-19. COVID-19 ini dia mula ujung-ujung tahun 2019 nak masuk tahun 2020. Masa tu dikatakanlah pelancong Cina daripada Singapura masuk Malaysia kemudian tidak dapat dihalang, lalu tularlah COVID-19 ke seluruh rakyat Malaysia. Jadi COVID-19 ni satu virus yang sangat berbahaya yang berasal daripada China, dikatakan berasal daripada China, kemudian merebak ke seluruh dunia. Jadi COVID ni telah banyak membunuh rakyat-rakyat Malaysia, ramai yang terkorban akibat COVID-19. Jadi penyakit ini sangatlah serius dan sangatlah bahaya. Memandangkan penyakit ini sangatlah berbahaya, jadi doktor dan para pakar-pakar kesihatan, semua nurse-nurse semua kat hospital semua busy 25 jam. Bukan 24 jam tapi 25 jam. Sangat-sangatlah busy untuk mencegah merawat penyakit COVID-19 ni, memberi rawatan kepada rakyat. Sampai kan ada yang tak dapat balik rumah. Tapi kita katakan semualah tak dapat balik rumah sebab menguruskan rawatan kepada rakyat-rakyat Malaysia yang terkena COVID. Jadi kita tidak boleh pandang enteng tentang virus. Kalaulah kita sebut pasal penyakit, semestinya lah ada ubat dia, betul? Ada ubat dia. Contoh kalau kita sakit kepala ada Panadol, kalau sakit tekak ada ubat batuk, ada sirap dia. Tapi kalau COVID-19, kalau virus, dia ada satu ubat nama dia vaksin. Vaksin COVID-19. Yang pertama vaksin Pfizer Biotech, kemudian vaksin AstraZeneca dan lain-lain lagi lah. Untuk ada kat sini tiba-tiba. Sorry Ustaz. Okey, untuk isu anti-vaksin, pernah ada satu isu ni, dulu satu ciapan FB, ciapan macam Twitter, satu posting FB daripada someone lah, daripada fake account. Dia mengatakan bahawa kalaulah yang tak ambil vaksin ni dikatakan anti-vaksin, jadi apa salahnya kita kata yang solat soft jarak-jarak ni anti sunnah? Lebih kurang macam tu statement dia bagi. Bagi pandangan saya, tak patut statement itu dia keluarkan. Memanglah kita katakan yang tak ambil vaksin dan juga yang ambil vaksin tu hak masing-masing. Tapi bila kita berbicara dalam konteks kesihatan dan juga kemudaratan serta darurat, pada ketika itu zaman COVID tu, negara kita dalam keadaan darurat sampai 2 tahun, melerik sampai 2 tahun. Jadi kesannya itulah lawan kerajaan, ada yang memang lawan kerajaan tu memang biasalah. Ada yang menentang fatwa mufti dan sebagainya, cakap apalah mufti tu inilah, cakap buruk-buruk kat mufti, yang lawan mufti, yang tak ambil vaksin, yang menyebarkan teori konspirasi tentang vaksin yang konon-kononnya ini agenda Dajjal, agenda Yahudi, agenda yang seumpamanya lah. Sebenarnya pada pandangan peribadi saya, benda tu tidak sepatutnya. Kerana apa? Walaupun benda ni hak masing-masing, nak ambil tak nak ambil, tapi apabila kita berbicara seperti saya cakap tadi, apabila kita berbicara tentang kemudaratan dan kesihatan, maka perlu untuk kita mengambil langkah mencegah untuk merawat. Sebab apa? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kalaulah dikatakan seorang tu dia tak ambil vaksin dan sebabkan dia penyakit semakin merebak, ramai jumlah kematian, maka dia akan menanggung akibatnya. Faktor sebab dia punca. La darura wa la dirara. Jadi fatwa pun telah mengeluarkan bahawa vaksin tu harus dan wajib pada golongan tertentu. Maka kita perlulah ambil vaksin tu supaya penyakit tidak berleluasa dan kita tidak memudaratkan orang lain. Begitu. Dan cubalah elakkan diri kita daripada terjerumus dalam lembah kebinasaan dan mengelak dari sebarang kemudaratan. Yang terakhir adalah peranan pimpinan tu atau peranan kerajaan tu sendiri dalam
menangani vaksin. BM melancarkan satu inisiatif iaitu berbincang dan bekerjasama dengan global untuk dapatkan vaksin ataupun mempercepatkan lagi proses pengeluaran vaksin supaya rakyat dapat vaksin untuk merawat dan mencegah daripada penyakit COVID-19. Seterusnya, kerajaan menyediakan satu platform yang sangat mudah dan untuk rakyat guna iaitu platform MySejahtera. MySejahtera ni dalam tu ada appointment, ada info-info kesihatan, info-info COVID serta yang di kuarantin dan tidak kuarantin pun negatif positif semuanya ada result dalam tu, dan ini bermakna dengan platform tu kerajaan boleh memantau rakyatnya sama ada sihat atau tidak. Jadi ini satu inisiatif yang baik oleh kerajaan supaya rakyat dijaga. Dan sebenarnya MySejahtera juga memainkan peranan penting dalam menguruskan hal-hal vaksin supaya rakyat ni cukup tak 1 dos atau 2 dos vaksin atau ada yang kena booster ke. Yang terakhir sekali adalah kerajaan mempromosikan vaksin tersebut melalui media sosial, melalui televisyen dan seumpama dengan. Sekarang itu sahaja pembahasan saya. Wallahualam.